Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pangeran Haji Sahari bin Pangeran Haji Saleh, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Thailand. Dan Tuan Yang Terutama Wan Hatfi Lutfan bin Haji Abdul Latif, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Bernard Renaud Febro, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis. Tuan Yang Terutama Maeda Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun. Puan Yang Terutama Marian Jocelyn Arturo Ignacio, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina. Tuan Yang Terutama Luke Lazarus Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia. Puan Yang Terutama Karen Roberta McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat. Puan Yang Terutama Seng Davan Vongse, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Laos. Dan Tuan Yang Terutama Alok Amitabh Dimri, Pesuruhjaya Tinggi Republik India. Selepas majlis-majlis tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Turut hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Shah Bandar Datuk Seri Setia Haji Awang Muhammad Nawawi bin Allahyarham bin Pihin Orang Kaya Shah Bandar Haji Awang Muhammad Taha, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Yang Amat Mulia Pangeran Pengkawal Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana Pangeran Haji Alauddin bin Pangeran Paduka Tuan Pangeran Haji Abu Bakar, Grand Chamberlain. ...234 dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 23 Mei yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama
kepada 78.8%, manakala 985 dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut menjadikan jumlah keseluruhan 38.3%. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Pertahanan kedua pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Yang berhormat Pihin Datu Lela Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 69.7%. Sidang media di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan juga disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orangka Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Sebanyak 246 kes baharu telah dilaporkan, iaitu 245 kes hasil ujian ART dan 1 kes adalah hasil dari 454 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Bunda Darussalam setakat ini ialah 147,021 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, dan tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 223 kes telah disahkan sembuh yang membawa pada kes yang sembuh kepada 145,166 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,633 kes, iaitu 12 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,621 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 memaklumkan fasa awal endemik di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 yang akan berakhir pada hari Selasa, 31 Mei 2022. Akan ditamatkan dan tidak akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan perkara demikian semasa sidang media yang sama. Oleh itu, bermula pada hari Rabu 1 hari bulan Jun 2022, garis panduan langkah-langkah pengawalan COVID-19 akan dikemaskinikan seperti berikut. Tidak ada sebarang had dikenarkan bagi perkumpulan ramai, sama ada diadakan di rumah kediaman persendirian atau di dewan. Semua aktiviti kesukanan termasuk pertandingan atau perlawanan adalah dibenarkan dengan tidak ada had dikenarkan bagi jumlah kehadiran penonton. Penyajian makanan bagi apa jua acara di mana-mana premis adalah dibenarkan tanpa sekatan, termasuk penyajian makanan secara buffet. Yang Berhormat turut memaklumkan mengenai had umur jemaah yang hadir di masjid dan kemaskini nasihat kesihatan. Tidak ada sekatan had umur bagi jemaah-jemaah yang hadir di masjid bagi sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu. Oleh itu, kanak-kanak di bawah umur 12 tahun adalah dibenarkan untuk hadir ke masjid. Walau bagaimanapun, syarat penggunaan tikar sembahyang sendiri semasa sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu adalah dikekalkan. Nasihat-nasihat kesehatan adalah dikemaskini seperti berikut. Sukup muka hendaklah dipakai jika berada di dalam bangunan awam. Pemakaian sukup muka di luar bangunan adalah digalakkan
terutamanya jika dalam keadaan penuh sesak. Penggunaan ujian ART digalakkan sebelum menghadiri acara dan pada bila-bila masa merasa kurang sihat atau mempunyai tanda-tanda jangkitan. Dan pemeriksaan suhu badan untuk masuk ke premis-premis tidak lagi dimastikan. Perubahan ini adalah mengambil kira kepada keadaan jangkitan harian COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang stabil. Kadar vaksinasi bagi dos ketiga dewasa dan remaja termasuk kadar vaksinasi kanak-kanak yang tinggi. Dan kes-kes jangkitan yang teruk, severe cases, serta kadar bed occupancy di pusat pengasingan adalah rendah. Justru itu, kita dapat kembali kepada keadaan kehidupan sebelumnya dengan penerapan norma baharu dalam kehidupan seharian kita. Yang berhormat seterusnya menjelaskan mengenai mereka yang hendak membuat perjalanan ke luar negara. Sementara itu, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berkeinginan untuk membuat perjalanan ke luar negara adalah dikehendaki untuk mendapatkan insurans perjalanan perubatan sebelum ke luar negara. Yang mana insurans ini bukan sahaja dapat melindungi diri mereka daripada kos perubatan akibat jangkitan COVID-19, malah ianya meliputi kos-kos lain seperti rawatan penyakit-penyakit lain atau kehilangan beg jika terjadinya sesuatu musibah yang tidak dapat dijangkakan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, negara-negara lain juga telah mula mengurangkan sekatan-sekatan, termasuk meniadakan pengimbasan kod sebelum memasuki premis-premis, serta membuka sempadan. Dalam hal ini, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 sedang membuat penelitian dan kajian terhadap beberapa keperluan lain, iaitu pelaksanaan ART mingguan bagi pegawai-pegawai dan kaki tangan di sektor kerajaan dan swasta, pengimbasan kod QR Bru Health, pembukaan sempadan darat dan laut, dan ujian swab pre-departure, yang mana hasil daripada penelitian ini dan tertakluk kepada situasi semasa nanti akan dimaklumkan kepada orang ramai pada satu tarikh kemudian. Mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan Commonwealth ke-34 bersidang baru-baru ini secara dalam talian yang bertemakan The Road to COVID-19 Recovery, Lesson Learned for Building Health System Resilience to Advance UHC and Global Health Security in the Commonwealth. Mesyuarat diisikan dengan pembentangan dari wakil negara-negara anggota setiap rantau yang memfokuskan terhadap tindak balas dan strategi COVID-19 ke arah memastikan pemulihan yang berkesan. Menyertainya Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Mesyuarat juga menekankan kepentingan ke atas 3 subtema, iaitu pengurusan pandemik berkesan, mengukuhkan kesihatan digital dan mengekalkan manfaat kesihatan. Ini menjurus kepada penyelarasan dasar kesihatan yang penting yang perlu dibincangkan sebagai persediaan bagi mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth pada bulan depan. Penubuhan syarikat Baramundi Group Sdn Bhd BGB adalah untuk meningkatkan aktiviti-aktiviti penternakan ikan di dalam sektor akuakultur di negara ini. Di samping itu, ia juga membantu usaha negara ke arah mempelbagaikan ekonomi yang dijangka akan menyumbang kepada peningkatan ekspor. Sehubungan itu, syarikat BGB pagi tadi mengadakan Majlis Pencapaian Penternakan 100 Tan Ikan Baramundi. Majlis diadakan di Restoran Anjung Saujana, lapangan terbang antarabangsa Brunei. Ikan-ikan tersebut akan dipasarkan di pasaran domestik dan juga ekspor di bawah jenama Kulbara.
Perasmian majlis tersebut disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, dan Tuanan Terutama Desmond Tan, Menteri Tenaga di Kementerian Kemampanan dan Sekitaran Republik Singapura. Majlis diselajurkan dengan penandatanganan 2 perjanjian bagi kebenaran menggunakan 2 buah tapak akuakultur oleh Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan syarikat BGB. Menandatangani pihak kementerian Dian Nur Aini binti Haji Anggas, pengarah Jabatan Perikanan, sementara pihak syarikat BGB ditandatangani oleh Andreas Peter Ilum Walfang Bones Colton, Ketua Pegang Eksekutif BGB. Dengan keadaan pasaran pekerjaan yang dijangka semakin mencabar, institusi-institusi pendidikan diseru agar sentiasa relevan dalam merangka program-program dan mempersiapkan diri para pelajar untuk menghadapi perkembangan industri yang pesat dengan kemajuan teknologi. Ketika membuat saranan pada Majlis Convocation Kolej Antarabangsa Micronet, Menteri Pendidikan menjelaskan kerjasama berterusan antara institusi pengajian tinggi awam dan swasta dapat memberikan efek sinergi dalam menyediakan kepelbagaian program-program yang berkualiti tinggi pada masa akan datang. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, kementerian tersebut menyambut baik usaha sama sedemikian dan percaya ia mampu memperluaskan lagi peluang kepada pelajar-pelajar untuk melanjutkan pengajian dalam program yang dapat memenuhi keperluan tenaga kerja dalam industri pekerjaan. Usaha-usaha sedemikian dapat dijadikan sebagai salah satu amalan terbaik bagi institusi pengajian tinggi awam dan swasta lain untuk turut sama dalam mewujudkan kolaborasi bagi mempelbagaikan lagi bidang program secara holistik seperti program upskilling dan reskilling serta program pembelajaran sepanjang hayat, khususnya dalam memenuhi keperluan sumber tenaga manusia di negara ini. Jangka masa panjang, usaha seperti ini akan dapat mengharmonikan ekosistem bidang pendidikan, khususnya pengajian tinggi di negara ini yang mana akan memberikan manfaat kepada pihak-pihak berkepentingan. 166 graduan dari pelbagai program pengajian IT, peringkat sijil antarabangsa hingga tahap diploma tertinggi kebangsaan, Pearson BTech, Scottish Qualification Authority SQA dan NCC Education menerima sijil masing-masing. Majlis berlangsung di Empire Brunei. Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Bermaklumat Sedunia disambut setiap 17 Mei bagi memperingati penubuhan Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU dan penandatanganan Konvensyen Telegraf Antarabangsa pertama pada tahun 1865. Pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi AITI mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan tersebut. Majlis diadakan di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brakas. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis dimulakan dengan sembahyang sunat hajat dan fardu asar berjemaah, diikuti dengan bacaan surah Yasin dan tahlil serta doa kesyukuran. Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Bermaklumat Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan penggunaan internet dan ICT kepada masyarakat dan ekonomi serta cara untuk merapatkan jurang digital. Dengan keahlian yang mencecah lebih kurang 600 orang, Pusat Kegiatan Warga Emas Brunei dan Muara PKWE berupaya untuk berdiri sendiri serta berdaya tahan, hasil usaha dan semangat kesemua ahli yang berpandangan luas dan jauh.
Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berkata dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain khususnya Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lain secara berterusan, pusat kegiatan warga emas di seluruh negara akan terus bersepakat demi kepentingan golongan emas di seluruh negara. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiruddin Ehsan bin Pihit Orangkai Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin berucap demikian pada majlis tahlil dan doa kesyukuran sempena penubuhan PKWE yang ke-9 tahun pagi tadi. Marilah kita menambah dan meningkatkan usaha-usaha yang sudah dilaksanakan khususnya dalam memaksimalkan pelbagai wadah yang sedia ada. Saya amat percaya Pusat Kegiatan Warga Emas daerah Brunei dan Muara secara khususnya akan meneruskan kemajuan dan kemakmuran yang telah diusahakan selama ini dan yang paling mustahak kekal sebagai satu pusat yang cemerlang dan bermanfaat demi meraih yang terbaik untuk bangsa dan negara selaras dengan matlamatnya, insya-Allah. Majlis antara lain bertujuan untuk sama-sama mendoakan khusus buat rakan-rakan dan kaum keluarga yang telah kembali ke rahmatullah selain mengeratkan silaturahim sesama ahli PKWE. Tradisi ilmu usuluddin dikhawatiri tidak dapat dikembangkan dalam masyarakat khususnya generasi muda jika sekiranya penambahbaikan tidak diusahakan oleh ahli atau pakar dalam bidang ilmu itu sendiri. Usuluddin perlu menjadi proaktif, ilmuwan yang mendalami bidang ini perlu menggunakan kaedah baharu bagi menarik masyarakat Islam selari dengan konteks semasa. Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama berucap demikian semasa merasmikan Multaka Usuluddin bertema Kurikulum Usuluddin, Pemantapan dan Keberkesanan Multaka Usuluddin. Beliau juga menyeru golongan ilmuwan perlu memainkan peranan dengan menampilkan disiplin usuluddin mengikut peringkat tertentu, iaitu membezakannya dengan ilmu bersesuaian dengan orang awam dan ahli dalam bidang tersebut. Pada seminar itu, Dr. Haji Adnan bin Haji Besar, Rais Kupu SB menyampaikan ucap tama. Multaka Usuluddin merupakan acara tahunan Fakulti Usuluddin bertujuan menyelaras dan menambah baik kurikulum Usuluddin di peringkat pra-universiti di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pendidikan bagi memenuhi keperluan asas pelajar. Isu-isu berkaitan dengan Berdasarkan statistik Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR, 315 kes kemalangan jalan raya direkodkan sehingga bulan April tahun ini. Sementara itu, 2,812 kes kemalangan dicatatkan pada tahun lalu dengan 16 kes melibatkan kematian. Perangkaan tersebut dikongsikan semasa sidang media MKKJR pagi tadi. Hasil penelitian ke atas statistik kemalangan bagi tahun 2021 dan 2022 telah mendapati beberapa penemuan seperti berikut. Golongan tertinggi yang terlibat di dalam kes-kes kemalangan jalan raya khususnya yang melibatkan kehilangan nyawa dan kecederaan adalah terdiri daripada pemandu lelaki yang berumur di antara 18 sehingga 38 tahun. Jumlah pemandu yang baru lulus ujian lesen memandu di dalam tempoh 1 ke 2 tahun juga adalah tertinggi. Dan penemuan ketiga ialah di antara punca kes yang melibatkan kehilangan nyawa adalah disebabkan oleh kegagalan pemandu mematuhi peraturan jalan raya seperti melanggar lampu merah, gagal menggunakan tali pinggang keledar dan tidak mematuhi arahan lalu lintas jalan raya. 18,495 kesalahan lalu lintas jalan raya pula direkodkan pada tahun lalu dan setakat bulan April 2022, 3,545 kesalahan lalu lintas jalan raya dicatatkan. 5 dari 10 kesalahan utama yang direkodkan pada tahun 2021 hingga suku pertama tahun 2022 adalah seperti berikut.
memasang tabir sunshade gelap, itu yang pertama. Kedua, mengubah suai kenderaan daripada yang asal. Ketiganya, tidak memakai tali pinggang keselamatan semasa memandu. 4, lesen memandu mansuh. Dan yang kelima, parking bukan tempat yang dihaskan. Berita sukan. Tamasya Sukan Asia Tenggara SEA Games ke-31 di Hanoi, Vietnam melabuhkan tirainya semalam dengan upacara penutupan rasmi. Diadakan di Maidin Indo Athletics Arena, upacara diisikan dengan pelbagai persembahan menarik dengan moto Bersatu untuk Bersinar yang diikuti dengan persembahan bunga api. Tamasya Sukan SEA kali ini dimenangi oleh negara tuan rumah Vietnam dengan mengungguli kedudukan teratas serta mendominasi kutipan pingat keseluruhan. Kontingen negara Brunei Darussalam pada tamasya kali ini membawa pulang 1 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa. Huy chương bạc và 41 huy chương đồng.